Okey, hai semua. Kali ni Cikgu Shu sambung mengajar latih diri 2.3. So, soalan ni diminta kita selesaikan setiap ketaksamaan kuadratik menggunakan kaedah lakaran graf, garis nombor ataupun jadual. Okey, kat sini ada 6 soalan. So, diminta kita guna kaedah ni, tak kisah nak guna kaedah mana. Tapi Cikgu Shu suka guna kaedah lakaran graf. Okey, tapi untuk soalan pertama, yang A, Cikgu Shu tunjuk ketiga-tiga kaedah. Okey, lepas tu depend pada awak lah nak guna yang mana. Tapi sebenarnya lakaran graf paling cepat sekali lah nak dapat jawapan. Okey, tengok soalan pertama. A, X kuasa 2 lebih kecil pada 4. Okey, first step kita pindah 4 dulu. Okey, sama kosong. So, and then untuk selesaikan yang ni, awak ingat tak balik yang masa form 3 awak belajar yang mana A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Boleh jadi A tambah B, A tolak B. So, jadi kat sini ni adalah X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 kan. So, boleh X tolak 2, X tambah 2. Okay, tapi kalau awak nak guna kalkulator pun boleh sebenarnya. Bila tekan kalkulator, A awak 1, B awak kosong. Sebab tak ada B kat sini, C awak negatif 4. Awak akan dapat 2 jawapan juga. Okay, lepas tu awak akan dapat nilai kat sini. Okay, dekat sini boleh tulis sama dengan kosong je. Okay, dapat sama dengan 2. Okay, X tambah 2 sama dengan kosong. Awak akan dapat negatif 2. Okay, yang pertama menggunakan lakaran graf. Okay, untuk lakaran graf. Okay, untuk graf ni dia ada 3 bahagian. Yang bawah ni kawasan negatif kat sini. So, okay, sorry. Ni negatif 2, sini adalah 2. Okay, ni kawasan negatif. Di mana kawasan dia kat sini sahaja. Jadi, X lebih besar negatif 2. Tapi lebih kecil pada 2. And then ni kawasan positif. Okay, kawasan positif ni di mana X lebih besar pada 2. Yang ni adalah X lebih kecil negatif 2. Okay, lepas tu soalan minta lebih kecil kan. So, maksudnya kita ambil kawasan negatif. So, ni jawapan akhir kita. So, X lebih besar pada negatif 2. Lebih kecil pada 2. Okay, kemudian yang Cikgu Shu tunjuk garis nombor. Okay, untuk kaedah garis nombor, garis, lepas tu negatif 2 dengan 2. Okay, dia lebih kurang sama juga graf ni. Maksudnya, kat sini kawasan untuk X lebih kecil negatif 2. Sorry, lebih besar negatif 2 tapi lebih kecil pada 2. Yang ni kawasan X lebih besar pada 2. Okay, sebab kawasan ke infinity. Yang ni kawasan kepada negatif infinity iaitu X lebih kecil negatif 2. Okay, garis nombor ni dilambat sikit sebab kita kena masuk nilai. Okay, sebagai contoh ni negatif 2. Kawasan negatif kat sini adalah contoh kita ambil nombor negatif 3. So, negatif 3 masuk dalam persamaan ni. So, negatif 3 tolak 2. Negatif 3 tambah 2. Okay, ni negatif 5. So, negatif lah maksudnya. Ni adalah negatif 1. Maksudnya negatif. So, negatif ni adalah positif. Okay, antara nombor negatif 2 pada 2, contoh kita ambil kosong. So, kita masukkan kosong tolak 2. And then kosong tambah 2. Oh, sorry. So, kosong tolak 2 adalah negatif. Okay, kosong tambah 2 positif. So, negatif positif adalah negatif. Okay, yang ketiga, X lebih besar pada 2. Contoh kita ambil nombor 3. Okay, kita masukkan dalam ni. 3 tolak 2. 3 tambah 2. So, 3 tolak 2 adalah positif. Okay, and then 3 tambah 2, 5 kan, positif. So, sini adalah kawasan positif. So, lebih kecil pada kosong. Kita ambil kawasan negatif. So, jawapan akhirnya ni. So, sama je dengan graf. Okay, yang terakhir adalah kaedah jadual. Okay, kaedah jadual lebih kurang macam garis nombor. Okay, tapi dia dalam bentuk jadual. So, lambat sikit sebenarnya. Okay, so, kat sini adalah X tolak 2. Okay, bergantung kat sini. Okay, yang ni adalah X tambah 2. So, yang ni adalah X tolak 2, X tambah 2. So, yang atas ni sama juga macam yang ni. Yang kat sini. Maksudnya, kat sini adalah kawasan X lebih kecil negatif 2. Yang ni adalah X lebih besar negatif 2 tapi lebih kecil pada 2. Yang ni X lebih besar pada 2.
Dan kaedah kat sini sama dengan untuk garis nombor. Kita masukkan nilai. Contoh lebih kecil negatif 2, kita ambil negatif 3. So, negatif 3 tolak 2, negatif 5. So, negatif. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Maksudnya negatif. Negatif kat sini adalah positif. Okay, kat sini contoh kita ambil kosong. So, kosong tolak 2 adalah negatif. Kosong tambah 2 adalah positif. So, negatif positif adalah negatif. Okay, yang ni X lebih besar pada 3. Sorry. X lebih besar pada 2. Kita ambil nombor 3. Sebut salah. So, 3 tolak 2 adalah 1. So, positif. 3 tambah 2, 5. So, positif. So, positif adalah positif. So, kita nak kawasan negatif kan sebab lebih kecil pada kosong. So, jawapan dia yang ni. So, sama je jawapan dia. Tapi yang lagi cepatlah lakaran graf. Sebab tu cikgu suka guna lakaran graf. Okay, next kita tengok. Okay, untuk soalan B, 2 tolak X. Okay, 8 tolak X lebih kecil pada kosong. Okay, untuk yang B, dia dah bagi jawapan ke awak. Sebab ni dah kosong. So, terus guna je. Jadi, 2 tolak X sama dengan kosong. Okay, so dapat X kat sini adalah 2. Okay, sama juga yang ni. Awak akan dapat 8 kan. Okay, lepas tu lukis graf. Okay, lukis graf. Okay, kat sini adalah 2. Kat sini 8. Ingat ni kawasan positif. Ni kawasan negatif. So, kat sini akan dapat besar 8. Kat sini 2. Kat sini adalah X lebih besar pada 2, lebih besar pada 8. So, dia nak lebih kecil pada kosong. So, maksudnya kita ambil kawasan negatif. So, jawapan dia yang ni lah. So, X lebih besar pada 2 tapi lebih kecil pada 8. Okay, so ni untuk B. Untuk soalan C, so yang ni kena selesaikan dulu. So, pindah tempat. So, jadi X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 lebih kecil pada kosong. Okay, lepas tu carilah guna kalkulator. Awak dapat X tolak 6, X tambah 2. Okay, lebih kecil pada kosong. Okay, so jadi X tolak 6 sama kosong, X sama dengan 6. X tambah 2 sama kosong. So, X sama dengan negatif 2. So, lakarkan graf. Okay, so untuk lakarkan graf, awak tengok kat sini pun dah boleh. Okay, awak nak apa? Kawasan lebih kecil pada kosong kan? Maksudnya awak tahulah awak nak kawasan negatif. So, maksudnya kat sini je. Negatif 2. Oh, sorry, ini double kan? 6. So, ni jawapan akhir awak. Maksudnya tak perlu dah tulis lagi yang atas ni. So, awak dah tahu dah. So, jadi jawapan akhir adalah kat sini lah. Saja tulis balik. Okay, ni jawapan awak. Okay, yang ni C. Soalan D. Okay, untuk soalan D pun sama. Kena selesaikan dulu. Okay, kembangkan dulu. So, X kuasa 2 tolak 2X tolak 3 besar pada kosong. Okay, pindahkan. Lepas tu guna kalkulator. Awak dapat ni lah jawapan dia. Okay, so jadi X tolak 3. Cikgu malah nak cakap banyak nanti. Salah sebut. So, cikgu tulis je lah. So, dapat negatif 1 kat sini. Okay, lepas tu buat graf. Okay, negatif 1 kat sini. 3. Okay, kita nak kawasan lebih besar. Maksudnya kita nak kawasan positif. So, kawasan ni lah. Maksudnya kita akan dapat ni. And then dekat sini. So, jawapan akhir awak adalah X lebih kecil pada negatif 1 atau X lebih besar pada 3. Ada dua jawapan. Okay, sebab dia separate kan. Ada dua jawapan. Okay, ini untuk soalan D. Okay, next soalan E. Okay, soalan E kita kena selesaikan dulu. Okay, kembangkan yang ni dapat X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. And then pindah yang ni tolak 2X tolak 7 lebih kecil pada kosong. So, dapat X kuasa 2. Okay, 4 tolak 2 adalah 2.
X. 4 tolak 7 adalah 3. So, lebih kecil pada kosong. Kemudian guna kalkulator, awak dapat 2 jawapan. So, X tolak 1 sama dengan kosong. So, X sama dengan 1. X tambah 3 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 3. So, bila lukis graf, ini negatif 3, yang ni 1. Okay, dia nak lebih kecil pada kosong. Maksudnya awak tahulah dia nak kawasan negatif. So, kawasan negatif ni adalah X lebih besar pada negatif 3 tapi lebih kecil pada 1. So, inilah jawapan awak. Okay, and then last kali. Okay, untuk soalan F, 3X tambah 1, 5 tolak X. Okay, kembangkan dulu. Okay, kembangkan, awak akan dapat 15X tolak 3X kuasa 2 tambah 5 tolak X. And then pindahkan yang ni, tolak. Okay. Kemudian awak dapat negatif 3X kuasa 2. 15 tolak 1 adalah 14X. And then 5 tolak 13 adalah negatif 8. Lebih besar pada kosong. Okay, kemudian awak dapat tak ni negatif? Okay, kalau boleh tak nak negatif. Sebab kalau negatif, awak kena guna pattern lain pula di mana graf awak macam ni yang masam tu. Okay, so better awak tahu satu cara je. Jadi macam mana nak jadikan positif, awak darab semua ni dengan negatif. Okay, so negatif-negatif awak dapat positif. Okay, negatif, positif, awak dapat negatif kat sini. Negatif, negatif, positif. And then yang ni pun kena tukar. Sebab darab dengan negatif kan, simbol ni akan berubah. Ingat balik. So, jadi lebih kecil pada kosong. Okay, lepas tu barulah guna kalkulator, awak dapatlah 2 jawapan. X tolak 2. Okay, so X tolak 4 sama kosong. So, dapat 4. So, 2/3 yang ni. Okay, kemudian awak lakarkan graf. So, negatif, 2/3 yang ni adalah 4. Okay, dia nak kawasan bawah. Kan, kawasan negatif. So, kat sini lah. Kawasan negatif kat sini. So, maksudnya awak tahulah kawasan negatif, jawapan awak adalah macam gini. Lupa pula nak tutup phone. Okay. So, jadi jawapan akhir awak adalah X lebih besar pada 2/3 tapi lebih kecil pada 4. So, ni jawapan awak. Okay, last kali kita pergi soalan. Cari julat bagi yang ni. Okay, kena selesaikan dulu. Okay, julat tu apa? Julat tu adalah nilai X lah, lebih besar atau lebih kecil. Macam, kalau cari nilai X, contoh dapat satu jawapan. Kalau julat tu mungkin jadi X lebih besar pada 1, so jawapan kita banyak. Okay, 2, 3, 4 tu maksudnya julat. Kadang-kadang student dia tak nak jawab sebab julat tu apa Sebenarnya senang je. Tahulah julat tu lebih besar ataupun lebih kecil. Okay, selesaikan yang ni dulu. So, 3x kuasa 2 tolak. Okay, so ni 2x kuasa 2 tambah 2. Okay, lepas tu pindahkan tempat. Okay, ini tolak ini. So, yang ni. Sepatutnya senang. 2 lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu sekarang 3 tolak 2 dapat x kuasa 2. Negatif 5 tolak. Tak ada. Oh, silap cikgu silap kat sini. Kenapa 2 pula? Tengok, salah pula. X tak 1 adalah x. Mimpi kot ni. So, kat ni awak akan dapat negatif 6x. And then tolak 16 lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu guna kalkulator. Awak dapat x tolak 8. X tambah 2. Okay, lebih besar pada kosong. So, x tolak 8 sama dengan kosong. X sama dengan 8. Yang ni akan dapat negatif 2. Okay, lepas tu lakarkan graf. So,
So, sini negatif 2, sini 8. Awak nak lebih besar pada kosong, maksudnya kawasan positif. Kawasan ni lah. So, X lebih besar pada 8, X lebih kecil negatif 2. So, jawapan akhir awak adalah X lebih kecil negatif 2 atau X lebih besar pada 8. Okay, so ni cara nak jawab soalan untuk latih diri 2.3. Okay, so yang penting awak kena betul dekat sini sebenarnya. Okay, cara kerja kena betul supaya awak betul nilai ni. Okay, kalau awak salah nilai ni, even awak nak guna gerah kat sini pun, mesti salah sebab awak salah kat sini. So, make sure kena betul kat sini. Check satu-satu. Macam cikgu salah buat ni. Sepatutnya X darab 1 adalah X kan. You tak 2 pula. Kita sebagai manusia memang selalu buat silap kan. Even cikgu pun. Okay, so check sebelum awak nak submit soal jawapan awak. Okay, so terima kasih untuk yang ni. Kita jumpa lagi next video. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan notification video terbaru cikgu show. Alamak, lupa nak tutup telefon supaya tak ada gangguan. Okay, so jumpa lagi. Bye.